Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kalian yang sedang menonton. Saya Aiman selaku Ketua Kumpulan 8 daripada Kumpulan LKPK 3012 Pendidikan Inklusif di bawah kendalian pensyarah Dr. Kamal Syafiee akan membentangkan poster kami, iaitu poster berkaitan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran masalah spesifik sindrom Down terhadap murid berkeperluan khas. Jadi tanpa kita meninggalkan masa, ayuh kita teruskan sahaja kepada pembentangan tersebut. Jadi dalam poster ini terdapat pelbagai komponen-komponen yang telah diintegrasikan, yang telah dimasukkan di dalam poster tersebut. Jadi kita akan pergi secara satu persatu. Yang pertamanya kita akan pergi kepada definisi tersebut. Jadi sindrom Down merupakan penyakit yang disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang sepatutnya hanya terdapat 2 salinan sahaja terhadap setiap satu sel, tetapi terdapat pertambahan satu kromosom pada kromosom 21 di dalam setiap satu sel individu-individu ataupun kanak-kanak yang menghidapi penyakit sindrom Down ini, yang mana setiap sel mereka ataupun sel somatik mereka mempunyai lebih salinan satu kromosom, terutamanya pada kromosom 21. Dan penyakit sindrom Down ini diambil berdasarkan nama seorang doktor Inggeris yang bernama Dr. Langdon Down, iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866. Data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization WHO menunjukkan dan menganggarkan seramai 3,000 hingga 5,000 bayi dilahirkan dengan penyakit sindrom Down ini. Jadi kita akan teruskan pula kepada teori model pengajaran. Umum maklum akan terdapat kategori-kategori kefungsian pelajar-pelajar murid berkeperluan khas seperti berkefungsian tinggi, berkefungsian rendah dan berkefungsian sederhana. Jadi dengan mengaplikasikan teori-teori dan model pengajaran ini, dapatlah kita memastikan anak-anak ini atau individu-individu ini dapat mengecapi bersama kualiti pendidikan yang setara dengan pelajar-pelajar di aliran arus perdana. Jadi teori pertama yang kita akan lihat adalah teori perkembangan kognitif Vygotsky, yang mana ia memperkenalkan zon terhampir ataupun yang kita panggil sebagai zone of proximal development, yang mana guru-guru perlu memainkan peranan secara langsung dalam pengajaran dan membantu murid-murid mengembangkan kemahiran dan pengetahuan sedia ada dengan mengaplikasikan konsep scaffolding. Yang kedua, iaitu model konseptual kurikulum pendidikan khas bermasalah pengajaran, yang mana terdapat 3 prinsip utama, iaitu melalui pendidikan menyeluruh dan bersepadu selaras dengan aspirasi pendidikan abad yang ke-21. Yang kedua, pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna. Dan yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat yang mana disanjung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang ketiga, iaitu model inquiry Taba, iaitu memperkenalkan dengan langkah-langkah inquiry yang sistematik, iaitu yang pertama, dengan mendiagnosis keperluan-keperluan yang perlu ada pada setiap murid-murid secara khususnya sindrom Down. Yang kedua, membentuk objektif-objektif khusus terhadap pengajaran dan pembelajaran pendidikan anak-anak tersebut. Yang ketiga, memilih isi kandungan subjek ataupun pengajaran. Yang keempat, menguruskan cara penekanan berfikir serta kemahiran-kemahiran yang diperlukan seperti contoh kemahiran induksi dan kemahiran didaktif. Yang kelima, memilih pengalaman belajar yang sepatutnya diterima oleh anak-anak tersebut. Yang keenam, menguruskan pengalaman belajar. Yang ketujuh, penilaian ataupun evaluasi pembelajaran yang komprehensif dan saksama. Dan yang ke-8, semakan dan mengikut urutan dengan memperkenalkan sistem sembaimbang ataupun imbang tara yang saksama. Jadi kita lihat apakah jenis-jenis strategi pengajaran dan pembelajaran yang kita aplikasikan dalam memastikan anak-anak ini dapat berdiri setanding dengan mereka yang berada di aliran arus perdana. Yang pertama, melalui pendekatan ICT dengan penggunaan perisian-perisian seperti microspatial yang membantu anak-anak ini supaya dapat berdikari dan mempersiapkan mereka untuk realiti dan kehidupan yang sebenar. Yang keduanya, menggunakan perisian-perisian untuk belajar kosakata, bahasa Inggeris, matematik dan lain-lain yang secara khususnya dapat digunakan di dalam setiap mata pelajaran. Yang seterusnya, kita juga boleh mengaplikasikan penggunaan adapted tape recorders ataupun pita rakaman supaya kanak-kanak ini ataupun anak-anak ini, individu-individu ini dapat berulang kaji ataupun melihat semula rakaman-rakaman suatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan kita juga boleh mengaplikasikan penggunaan positron emission tomography (PET), functional magnetic resonance imaging (fMRI) dan juga augmentative communication device (ECD), yang mana membantu kita untuk mengukur aktiviti otak dengan menggunakan darah anak-anak ini
supaya kita dapat melihat apakah aktiviti-aktiviti yang sedang berlaku di dalam otak mereka. Adakah mereka dalam keadaan yang kondusif dan optimum untuk menyerap ilmu-ilmu dan informasi sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya, kita juga boleh menggunakan kaedah konvensional dengan pengajaran terancang, yang mana ini berpaksikan kepada anjuran pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan kepada murid, yang juga memastikan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan koheren dan juga sistematik dengan mengambil kira unjang-unjang yang kritikal dan juga pendekatan yang lebih komprehensif. Yang seterusnya, kita juga boleh menyesuaikan bentuk pembelajaran murid dengan berpandukan jenis-jenis model dan juga kelas-kelas murid seperti yang kita sedia maklum. Terdapat 6 cabang berbeza model pendidikan inklusif seperti model A, model B, model C, model D, model E dan model F. Dan juga terdapat pelbagai kelas seperti kelas regular penuh dan sebagainya, yang mana boleh juga kita memastikan adanya kerjasama dan kolaborasi menyeluruh bersama-sama dengan rakan guru dan juga kaki tangan yang lainnya. Yang seterusnya adalah melalui modifikasi intensif yang progresif terhadap pengajaran dengan pendekatan berbagai jenis kaedah pengajaran, seperti contoh kaedah pengajaran melalui pengajaran stesen, paralel, pemulihan ataupun pengayaan dan juga tambahan, yang mana kita berkolaborasi dengan guru-guru ataupun tenaga pengajar yang lain dalam membantu ataupun melicinkan pentadbiran ataupun memerhatikan perkembangan murid-murid ini. Jadi seterusnya kita akan beralih pula kepada bahan bantu mengajar. Jadi yang pertama, kita boleh menggunakan melalui pembelajaran multimedia, iaitu penggunaan tablet mudah alih seperti iPad, yang mana dapat meningkatkan keinginan kanak-kanak sindrom Down ini dalam mempelajari kemahiran literasi awal ataupun kemahiran aritmetik dengan menggunakan gambar, perkataan, audio, visual, animasi ataupun sentuhan, yang mana membolehkan mereka dapat menyerap informasi dan maklumat. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan penggunaan alat artikulasi, yang mana pemilihan ini sesuai dengan kanak-kanak yang masalahnya bertutur, iaitu alat artikulasi yang memudahkan murid sindrom Down mengeluarkan bunyi ataupun fonetik perkataan daripada peti suara dengan menggunakan huruf-huruf yang mudah semasa pengajaran berlangsung. Kita juga boleh menggunakan pendekatan ataupun bahan bantu mengajar dengan muzik ataupun taktik muzik, iaitu memupuk pembelajaran yang ulang perkataannya ataupun nombor subjek tersebut supaya dapat menimbulkan keseronokan dan kegembiraan kanak-kanak sindrom Down, supaya penghayatan terhadap subjek ataupun kandungan pengajaran itu dapat berlaku dengan pesat dan optimum. Kemudian kita juga boleh menggunakan penyediaan ataupun kad gambar bahasa Makaton, iaitu kaedah pengajaran langsung menggunakan bahan bantu mengajar yang mana dapat memberi peluang dalam meningkatkan komunikasi dua hala antara guru dan murid sindrom Down, yang mana ianya sangat penting dalam memastikan tenaga pengajar dapat mengenal pasti adakah seseorang pelajar itu mencapai objektif dan kehendak pengajaran dan pembelajaran dalam setiap satu subjeknya. Jadi kita lihat apakah kesan-kesan penggunaan bahan bantu mengajar. Pertama, ia menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, menarik dan berkesan. Yang kedua, ianya membantu guru-guru dan pelajar mengesan apakah teknik dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan individu ataupun murid-murid tersebut, kerana setiap individu adalah unik dan berbeza-beza. Dan kemudian ini dapat mencetuskan bahan bantu mengajar yang mana dilihat dapat mencetuskan minat-minat pelajar dengan integrasi pelbagai komponen-komponen warna, bunyi dan sebagainya. Yang kemudian kita dapat melahirkan suasana bilik darjah yang lebih hidup dengan adanya bahan bantu mengajar yang lebih interaktif dan juga efektif. Baiklah, ayo kita kepada komponen seterusnya. Apakah rumusan pembentangan kita pada kali ini? Jadi sebagai rumusannya, ya betul, sindrom Down merupakan satu keadaan yang sangat sukar, terutama kepada anak-anak ini dalam menjalani kehidupan seperti kanak-kanak pun ataupun individu di aliran perdana yang lain. Namun dengan pengurusan yang baik dan juga bimbingan yang secukupnya, dengan evaluasi yang komprehensif terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab, khususnya daripada kaki tangan pendidik, juga daripada ibu bapa, daripada masyarakat sekitarnya, dapat memastikan mereka-mereka ini dapat berdiri setanding dengan anak-anak ataupun murid-murid di luar sana yang berada di aliran arus perdana. Jadi sekian itu sahaja pembentangan daripada saya, Aiman, selaku Ketua Kumpulan 8 daripada Kumpulan LKPK 3012 Pendidikan Inklusif, kendalian Dr. Kamar Syafi'i. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Terima kasih.